akan menjadi sakit bagimu. Tolong keluar sebelum ku bacakan. Jika tidak, baca ni sakit. Bila sakit, kamu akan merana. Boleh. So, keluar segera. Lepas tu baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Baik, sekarang Ustaz nak share kepada anda 8 tempat yang mana tumpuan jin dalam rumah kita. Tuan-tuan, perempuan, mak-mak semua, tolong tag anak-anak. Anak-anak yang duduk di asrama, di kolej semua, dia kena tahu bab ni. Tak apa, tag je, nanti dia boleh tengok. Ataupun rakan-rakan anda yang ada di luar sana yang tak tahu lagi mengenai benda ni, insya-Allah minta tolong tag dan tolong ma'ruf, tolong sampai kepada mereka biar mereka tahu, insya-Allah. Baik. 8 tempat yang jadi tumpuan jin dalam rumah kita. Tak kira lah rumah ke, kediaman ke, kolej ke, kedai ke, dengar baik-baik. Dan Ustaz akan selitkan sekali mengenai kedai, ada adab di kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali adalah di depan pintu tandas dan di dapur. Kenapa depan pintu tandas dan dapur tu tumpuan utama? Kalau anda semua nak tahu, okey. Kerana sumber makanannya di situ ialah tulang-tulang dan sisa-sisa makanan. Tolong komen setiap poin yang Ustaz nyatakan ni. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebab tu Ustaz selalu pesan kepada pelajar Ustaz sendirilah. Jikalau di tempat anda tu, kalau anda makan tulang-tulang semua, tolong jangan bagi sampah tu bermalam di dalam rumah kita. Cepat lepas maghrib ataupun lepas isyak tu, keluarkan semua sampah tu daripada dalam rumah kita. Boleh. Sebab sampah tu kemungkinan akan jadi tempat untuk mereka berkumpul. Nak lagi kita dah ada gangguan, kita dah ada sihir, kita siap support makanan lagi untuk jin-jin tu semua. Jadi agak kita ibarat memberi makan, memberi kesihatan, memberi kemampuan, kekuatan untuk jin tu nanti. So dinasihatkan kepada anda semua, lepas waktu isyak tu makan-makan siap-siap semua, pastikan kosong tong sampah dalam rumah kita. Kalau boleh kosongkan. Faham? Okey. Sebab itu sisa-sisa makanan harus diikat dalam plastik bekas makanan. Kalau boleh tutup. Hendaklah terus dicuci sebaik saja selesai makanan. Melainkan kalau memang tuan rumah nak bela jin lah. Kalau anda nak bela jin boleh. Bagi terbuka lah makanan kat situ kan. Mana tahu anda jenis baik hati nak berkawan dengan jin ni. Boleh, Ustaz tak nak. Ustaz tak nak berkawan dengan jin. Boleh. Kalau kamu nak, kamu biarkanlah. Kamu akan rasakan sendirilah dalam jangka masa yang panjang. Kamu jangan heran lah kalau rumah kamu diketuk. Kalau kat dapur kamu bunyi orang menumis, mengemas rumah semua. Dah jadi rumah dia, dah kamu bagi makan. Boleh. Poin yang kedua. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Poin yang pertama faham tak? Kalau faham tolong komen faham. Poin yang pertama kalau faham tolong komen faham. Okey. Poin yang pertama kalau faham tolong komen faham. Ustaz nak masuk poin kedua. Poin kedua. Betul, poin kedua. Okey. Ustaz Nazrul pun tengah live sekarang. Bertembung dengan Tok Guru ni, bahaya ni. Okey, yang seterusnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, poin kedua, sebelum masuk poin kedua, Ustaz nak baca selawat satu kali. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi bab yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alihi athhar adada ni'amillah wa ifdali. Sallu ala sayyidina Muhammad. Poin kedua adalah depan televisyen. Ma'ruf, semua tahu. Depan rumah pula. Dalam rumah selalunya ada televisyen. Rumah siapa yang tak ada televisyen tolong komen saya Ustaz. Rumah yang ada televisyen yang komen apa-apa. Boleh. Apa hubungan jin dengan televisyen guys? Kerana syaitan atau jin dan maksiat bagaikan lagu dan irama, tak dapat dipisahkan. Maklum sendirilah dalam televisyen kita banyak maksiat ke banyak yang bukan maksiat. Setahu Ustaz sendirilah banyak maksiat lah. Lagu-lagu lah, macam-macam lah. Sampai boleh diberikan perumpamaan ibarat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lagu dan irama tak dapat dipisahkan. Tu dia. Kalau ahli rumahnya selalu melihat maksiat,
Khususnya mereka yang selalu tengok cerita-cerita yang tidak menutup aurat. Bukan jin saja suka, malaikat tak suka untuk masuk dalam rumah anda. So kalau malaikat tak masuk ni, malaikat rahmat tak masuk, boleh porak-peranda rumah kita. Na'udzubillah min zalik. Tolong ingatkan anak-anak kita nah. Kalau boleh, tak payah tengoklah kalau benda-benda tak menutup aurat semua. Boleh nak pasang TV, pasang luar rumah. Bagi anak-anak kita duduk tengok TV luar rumah, jangan dalam rumah lah. Barulah rumahku, syurgaku. Tengok TV luar rumah. Nanti orang kata apa pula? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ahli rumahnya selalu melihat maksiat melalui TV, malah berpesta maksiat, maka itulah tempat yang disukainya. Sebab itulah syaitan-syaitan ni suka duduk ataupun laptop ke TV monitor kamu yang selalu tengok maksiat. Iblis akan bertenggek di depan tu. Di dekat tu, dekat dengan TV tu. Okey. Kalau jangan tengoklah TV mudah. Tengok Astro Oasis je. TV Hari Jerah ke, tengok benda bermanfaat je. Benda-benda tak menutup aurat dia tengok. Okey. Ataupun dekat telefon anda sendirilah. Jin pun suka duduk kalau anda suka tengok maksiat. So elakkanlah. Elakkan mengata orang, elakkan berkata buruk, elakkan mengumpat. Bukan kat situ saja, dekat tangan-tangan anda semua ni. Dia suka duduk untuk menaik benda tak baik. Hasad dekat hati ni sehingga zahirnya di tangan. Menaik benda yang bukan-bukan. Menuduh bukan-bukan. Memporak-perandakan bukan-bukan orang, tak apa-apa, semua marah orang kan. Itu semua adalah kerja syaitan. Ini memporak-perandakan makhluk anak Adam. Itu kerja Dajjal lah. Lama dah dia buat kerja ni. Okay, ada sebuah rumah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kejap. Solat ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau anda selalu melihat maksiat, kemungkinan anda terkena sihir itu sangat tinggi. Probability anda untuk terkena sihir itu sangat tinggi. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anda dah tak ada pendinding diri anda. Pendinding diri anda dah tak ada. InsyaAllah. Jadi elakkanlah diri daripada melihat mata anda tu, jaga baik-baik, jangan tengok maksiat. Jaga mata, jaga hati. InsyaAllah. Kita tahu semua orang lemah, manusia ni lemah. Suka kepada manis ni, maksiat ni suka. Tapi kita kena ada guru ataupun orang-orang yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Boleh ingatkan kita mengenai maksiat ni, jangan ikut. InsyaAllah. So cari guru-guru ataupun orang-orang yang baik untuk kita berkawan supaya kita tidak lazat kepada maksiat. InsyaAllah boleh. Dan juga terima kasih kepada yang berikan star. Semoga Ustaz doakan anda semua bila afiah wassalam wa haqiqan bit taqwa wal istiqamah. Semoga anda bahagia, rumah tangga bahagia, kesihatan dunia akhirat, dapat syafaat baginda Nabi SAW kerana anda telah menyumbang di jalan yang mana kami berkhidmat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, jin akan tinggal di dalam bilik yang tidak selalu digunakan. Sebab tu, bilik yang tak selalu digunakan ataupun bilik yang tak selalu digunakan dijadikan store dan kita letak pula kain yang bertimbun-timbun, yang bersepah-sepah. Di situ juga jin suka duduk. Jin tak suka benda tempat yang bersih. So, jin suka tempat-tempat yang kotor. So, kalau anda ada bilik rumah store yang tinggal, anda banyak bilik rumah besar kan? Sebab tu Ustaz banyak merawat di rumah-rumah di Kelantan ke KL. Rumah dia besar, orang kaya kan. Tapi dia tinggalkan rumah dia lama. Menyebabkan gangguan yang sangat-sangat teruk rumah dia. Walaupun dia banyak duit, tak perlulah. Kalau nak buat bilik banyak pun tak ada masalah. Cuma hidupkan bilik tu. Ada dengan bakar bukhor ke, buat majlis ke. Tapi kena selalu bilik tu kemas dan kena ada penghuni masuk. Contohnya tuan-tuan puan-puan masuklah. Pagi-pagi masuk mengemas ke, baca kesidah dalam tu ke, baca Quran ke, insya-Allah hidupkan bilik-bilik yang kosong tu. Sebab kemungkinan bilik-bilik yang kosong tu boleh menjadi tempat duduknya jin tanpa anda sedar. Boleh? Kehadiran syaitan-syaitan jin ni dapat dikenal pasti kerana apabila kita masuk itu terasa panasnya lain macam bilik-bilik kosong tu. Sallu ala sayyidina Muhammad. Tercucuk seperti jarum-jarum cucuk. Maknanya ada benda lain duduk dalam bilik tu dan tak benarkan kita masuk. Ada satu kes di sebuah rumah berdekatan dengan batu kif. Ini perawat lain beritahu Ustaz pengalaman dia. Di Selangor, rumah tersebut tidak diduduki sehingga 5 tahun. Apabila saya masuk, saya dapati ada jin di dalam sebuah bilik di rumah tersebut. Oleh kerana itu, penyewa itu atau pembeli enggan menduduki rumah itu kerana berasa takut sedangkan perhiasan dalamnya begitu cantik. Walaupun rumah tu mahal, duduk tepi gunung ke, rumah yang terai ke mahal. Kalau rumah tu dah lama terbiar, tertinggal semua kan. Sebab tu Ustaz beritahu ramai hartanah call Ustaz, PM Ustaz. Sebab rumah-rumah mereka
ramai dah nak beli. Bila dah setuju semua, orang review rumah tu, tiba-tiba tak nak beli rumah tu. Sebab apa tak nak beli? Kenapa tak nak beli? Bila mereka masuk, mereka jadi bertukar niat nak beli. Sebab mereka rasa lain macam. Perasaannya luar biasa. Seperti ada yang mengarah ke mereka, jangan beli rumah ni, jangan duduk rumah ni. Seperti ada penghuni lain yang menghalang untuk kita duduk stay rumah tu. So Ustaz nasihatkan kepada anda semua, jika ada macam ni, inilah langkah-langkah yang anda perlu buat. Masuk ke dalam rumah tu, azan satu kali dan bagi tahu isyarat, wahai penghuni dalam rumah ni, seandainya ada bangsa jin, ku arahkan semua sekali keluar. Jika tidak, bacaanku ini akan menjadi sakit bagimu. Terus baca ayatul kursi satu kali, 3 kul satu kali. Boleh? Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca. Dan kalau boleh spray kasturi setiap bucu-bucu semua tu. Benda tu akan keluarlah berpindah. Kalau boleh, sebelum kamu nak azan tu, kalau boleh bagi tahu dulu. Sebab takut nanti kamu menyakiti dia, jadi berepisod pula dah. Gangguan tu jadi berepisod, jadi serangan balik pula, serangan balas pula. Kalau kamu beritahu dengan baik, insya-Allah dia akan keluar dengan baik. Kamu beritahu dengan lembut lah, dengan adab. Assalamualaikum. Kalau Islam, jawab salam. Kalau bukan, aku arahkan semua sekali. Ini adalah rumah aku. Aku penghuni rumah ni. Ku arahkan semua sekali yang ada dalam rumah ni keluar. Kerana jika kamu tidak keluar, bacaan selepas ini aku bacakan akan menjadi sakit bagimu. Tolong keluar sebelum ku bacakan. Jika tidak, baca ni sakit. Bila sakit, kamu akan merana. Boleh. So keluar segera. Tu baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan bagi radio baca, kamu sendiri baca. Boleh baca. Islam semua kan. Boleh baca. Kalau tak mampu, panggil ustaz-ustaz peruqyah yang terdekat untuk baca. Faham tak? Kalau faham, tolong komen faham. Baik. Yang keempat, tempat yang ada alat muzik. Okey, tempat yang ada alat muzik tak kira lah kat mana. Kat disco ke? Dekat kelab malam ke? Dekat pasar malam ke? Yang ada alat muzik. Yang ada alat muzik tu, tempat tu selalunya adanya penghuni lain. Penghuni-penghuni yang suka alat muzik ni siapa? Iblis, syaitan yang suka kepada benda ni semua. Benda lara. Boleh? So, kalau benda ni ada dalam rumah, apa jadi? Kesannya jin sukalah duduk dalam rumah anda. Berbahagia jin tu. Makanan-makanan dia semua muzik tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gitar ke, piano ke. Kalau ada dalam rumah, maka jin akan berada di situ kerana hubungan maksiat dengan jin terpisah tiada. Antara maksiat dengan apa? Dengan jin tak terpisah. Dekat. Contoh kalau kamu gunakan gitar tu untuk bermaksiat semua, piano untuk menyanyi benda lara, awan nano apa semua, tak payah ada rumah, boleh. Yang kelima, di tempat yang ada gambar dan patung manusia atau binatang. Ingat, yang ada patung manusia atau binatang. Okey, Ustaz nak sebut satu hadis. Okey. Yang mana kalau binatang-binatang yang ada dalam rumah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Ustaz baca hadis, Ustaz akan baca hadis dengan nombor sekali. Biar kamu faham. Boleh, insya-Allah. Sahih Muslim. Bab melukis gambar-gambar binatang dan haram menggunakan permaidani. Ingat, sejadah ke, permaidani ke, lansir ke, lansiak orang kata. Sebagainya yang jarang dipakai, kemudian didapati ada gambar-gambar, kerana sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mengandungi gambar-gambar atau ada anjing. Sebab tu orang Islam tak boleh nak bela anjing dalam rumah. Nak bela anjing boleh, bela kat kebun. Boleh. Hadis nombor 3929, tolong catat. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar. Kamu jangan gata-gata yang nak bela anjing dalam rumah tu. Ataupun gambar-gambar yang bernyawa. Kalau gambar para ulama tu tak ada masalah, yang menghidupkan hati kita. Tapi kalau gambar Ronaldo ke, gambar-gambar tak apa-apa dalam rumah kita kan, yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh gambar-gambar yang kita gantung di ruangan rumah. Nak lagi gambar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang bukan Islam, artis ke semua kan, jangan gantung benda tu semua. Boleh. Jangan perpamerkan benda tu semua.
Kalau kita pamerkan gambar kahwin kita besar-besar kat rumah ruang tamu rumah kita, boleh, tak ada masalah. Tapi kamu bersedia dengan satu penyakit, yang ini dinamakan sebagai ain. Orang dengki nanti, habis rumah tangga kamu. Hadis ke 3934, dengar baik-baik. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami mempunyai kain lansir yang bergambar burung. Orang yang hendak masuk tentu akan melihat kain lansir yang bergambar tersebut. Cantiklah, perempuan kan suka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, gantilah lansir ini kerana setiap kali aku masuk dan melihatnya aku menjadi ingat kepada dunia. Rasulullah cakap macam tu dah, sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami mempunyai benang yang boleh kami katakan sutera, maka kami memakainya. Okey, kat sini menyatakan kat sini Rasulullah tak suka kepada lansir yang ada gambar burung boleh ingat kat dunia. Ni baru panggil apa? Orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah kias saja. Ada lagi yang nyata lagi. Hadis ke-3942. Hadis sahih Muslim. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang membuat atau melukis gambar-gambar akan diseksa pada hari kiamat. Ingat kepada anda, anak-anak mereka, anak-anak, kalau kamu ada anak-anak yang suka melukis anime ke, melukis kartun ke, yang entah apa-apa kan, hati-hati. Maka akan difirmakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Tak boleh. Sebab gambar-gambar ni semua boleh menjadi hidupnya jin-jin tu semua dalam gambar tu. Jin suka duduk dalam gambar. Sebab tu orang kafir ni suka jadikan potret gambar. Nak lagi gambar maksiat letak gantung dalam rumahnya. Dalam perasan dia letak gambar-gambar yang separuh tak pakai baju lah semua tu dalam rumah. Sebab itu adalah menghidupkan hati mereka lah. Orang kafir kan, macam tu lah. 3943. Sahih Muslim lagi Ustaz cerita. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat ialah para juru gambar. Ingat fotografer kat luar sana. Kamu jangan ingat dengan ambilnya gambar orang tidak menutup aurat tu. Kamu rasa tak apa, aku ambil gambar je. Dia bayar aku sudahlah. Tak, kamu sekali tergolong daripada golongan mereka sekali. Kamu dikira maksiat bersama-sama dengan mereka. So, nasihat Ustaz, tolong jangan ambil gambar yang tidak menutup aurat. Boleh. Gambar-gambar yang ikut syarak. Pakai kalau perempuan juga. Kalau boleh, kalau perempuan, kalau kamu perempuan, tolong cari fotografer kalau kahwin. Perempuan fotografer. Jangan ambil lelaki. Lelaki ada perasaan. Nanti snap and check. Kalau lah dia isteri aku, habis kamu kena ain dia pula. Boleh. So cari fotografer perempuan untuk perempuan. Untuk lelaki, fotografer lelaki. Faham tu? Tu dia. Nak lagi? Sikit lagi hadis. Ada lagi. Hadis ke-3945. Rawahu Muslim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap tukang gambar akan dimasukkan ke dalam neraka. Setiap kat sini bukan semua. Yang dinyatakan sini, Allah akan menjadikan baginya dengan setiap gambar yang dibuatnya nafas yang menyeksakan di neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Boleh. Last sekali lagi. 3947. Hadis nombor 3947. Ingat nombor hadis ni. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang cuba membuat ciptaan sama seperti makhlukku? Maka lebih baik mereka cuba menciptakan zarah, menciptakan biji-bijian atau menciptakan biji gandum. Boleh. Di sini Ustaz nak nyatakan yang tadi je sebenarnya mengenai rumah-rumah yang ada gambar binatang, gambar patung semua tu. Kalau kamu cek sekarang juga, cek kat lansir-lansir kamu. Lansir-lansir kamu gambar burung pipit ke, gambar angry bird ke, semua kena buang sekarang. Dan kena tengok. Kena tengok sekitar rumah kamu. Adakah bercorak binatang? Sebab corak-corak ni semua jin suka untuk duduk di tempat-tempat macam ni semua. Boleh? Sallu ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila mana kita nak pergi ruqyah ke rumah pesakit, kalau ada gambar tergantung, kita kena jatuhkan dahulu. Sallu ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak buang gambar-gambar tu semua, ataupun wafat-wafat yang digantung yang kita tak jelas wafat tu daripada apa, itu boleh menyebabkan lagi gangguan daripada kita. So kena buang semua wafat-wafat yang kita tak jelas, kita tak tahu wafat tu daripada apa semua kan. Orang kata gantung ni akan murah rezeki. Tak, kena buang cepat-cepat nah. Sallu ala sayyidina Muhammad. Gambar patung-patung semua, dinosaur ke, selepas diperiksa rupanya ada satu tempat ni
digantung, terdapat patung dinosaur almari rumahnya. Lepas buang patung dinosaur tu, barulah pesakit tersebut pulih daripada gangguannya. Sebab tu kalau anak-anak kita nak beli patung dinosaur ataupun stiker dinosaur nak lekat dekat dinding semua, hati-hati. Kalau boleh elakkan. Walaupun di budak-budakan, macam budak-budak nak beli patung-patung kecil-kecil tu semua tak ada masalah, nak main, lepas main simpan. Jangan kamu pamerkan. Kalau pamerkan nanti jin tu ingat kita nak puja dia lah. Jin tu akan duduk dalam tu lah, nak puja dia katanya. Boleh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Yang keenam, penghuni rumah menggunakan takal azimat, buluh perindu dan sebagainya. Hati-hati dengan macam-macam kat Shopee sekarang jual. Entah apa-apa daripada sumber mana tak tahu, azimat, tangkal semua. Sebab tu kalau nak beli apa-apa kena tahu asal usulnya. Kena tahu asal usulnya. Bahkan kalau kamu nak beli secebis kain pun kena tahu asal usulnya. Ini kan lagi azimat-azimat entah apa-apa daripada sana jual, khususnya kat Shopee. Pengasih lah, perindu lah, pemisah lah, macam-macam. Boleh. Dalam satu peristiwa, Sallu ala Sayyidina Muhammad, perukiah ni beritahu mengenai anak kecil. Anak kecil tak berhenti-henti menangis. Bila dia periksa memang ada jin, tetapi apabila dihalau ia tak mahu keluar. Okey. Perawat ni ceritakan, saya telah bertanya kepada ayah anak tu ada apa yang dipakaikannya. Akhirnya dia menyerahkan kepada saya azimat miliknya. Kemudian saya naturalkan azimat itu. Macam mana nak naturalkan azimat tu? Okey, sambil-sambil tu Ustaz ceritalah juga, share sikit pada anda semua. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sediakan satu bekas air mutlak, air putih. Air mutlak, air putih tu kamu sediakan dan kamu bacakan ruqyah ayatul kursi 1 kali ataupun 7 kali ayatul kursi dan baca 3 kul. Tiup pada air tu. Tiup. Lepas tu kamu rendam semua barang-barang syifa tu. Barang-barang syifa, barang-barang azimat tu. Selama beberapa jam, 3 jam ke semua. Lepas tu angkat balik. Kalau benda tu kain, kamu bakar dia. Boleh. Ataupun kamu nak bakar dulu, lepas tu ambil habuk-habuk dia tu, rendam dalam air yang telah disyifat, diruqyahkan. Ataupun kalau benda tu seperti duit semua, kamu ketuk bagi rosak dia punya, contoh shilling, bagi tidak sempurna bentuknya, boleh hancurkan dia. Daripada itu insya-Allah benda tu tidak akan mengganggu lagi. Benda tu duduk dalam tu sebab benda tu sempurna. Orang agung-agungkan azimat ni kau letak tinggi, letak atas dahi, tak kepala kan. Boleh. Tak dibenarkan insya-Allah. Yang ketujuh, rumah yang disimpan barang-barang lama. Hati-hati. Barang-barang lama ke, anda menyimpan emas ke yang terlalu banyak dalam rumah, emas pun jin suka duduk. Sebab tu orang dulu tidak menyimpan emas dalam rumah. Sebab jin ni suka dengan emas-emas lah. Okey. Boleh. Okey, kita cerita perawat ni cerita Sallu ala Sayyidina Muhammad, barang-barang lama ni walaupun Sallu ala Sayyidina Muhammad, barang tu kamu tak pakai, kamu beli, kamu suka simpan. Boleh jadi benda tu menumpang. Toksik di mana-mana. Ada toksik lagi ke? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Okey. Okey. Gambar bosku boleh ke? Tak boleh. Okey, kita sambung yang 7 tadi. Disimpan barang-barang lama, hati-hati. Barang-barang lama seperti keris lama ke? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bekas lama ke, gelang lama ke, benda lama. Kita pun tak tahu nak jaga, nak rawat dia macam mana. So tak boleh simpan. Sebab kemungkinan kalau kamu tak tahu, kamu bukan ahlinya, barang-barang tu akan dihuni benda-benda tu semua. Nak lagi kalau kamu disihir, benda tu lah akan jadi rumahnya. Boleh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Keris, lembing, tombak, pengacik pinang. Pengacik pinang tu selalunya kerap Ustaz pernah pergi di Kelantan tu. Ustaz nak keluarkan benda tu tak boleh. Kamu duduk kat mana? Dia pun beritahu. Pengacik pinang dia cakap. Baru beli tadi. Walaupun barang tu baru beli. Tiba-tiba tuan dia beli kan. Pengacik pinang tu pun jadi gangguan. Dia boleh duduk dalam tu. Bila dah buang benda tu, alhamdulillah benda tu keluar dengan jayanya. Yang terakhir. Sebelum Ustaz stop tinggal berdekatan rumah yang ditinggalkan kosong. Anda-anda yang tinggal di apartmen, kondo semua. Hati-hati. Rumah yang kosong, tak kira lah kiri, kanan, atas, bawah. Kamu akan boleh mendengar bunyi-bunyi bising ataupun bunyi-bunyi jin-jin yang duduk di tempat-tempat yang kosong tu lah. Bukan rumah je lah, bilik ke apa ke semua kan. So benda tu menjadi gangguan juga kepada anda. Tu dia. Boleh. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan kepada kamu semua ni dapat manfaat. Kalau rumah tu kosong, apa kita nak buat Ustaz? Macam mana dengan rumah kita Ustaz? Kita tak boleh nak buat apa Ustaz? Kita dah sewa beli sini. So cara terbaik adalah kamu dalam rumah kamu hidupkan dengan surah Al-Baqarah,
baca surah Baqarah, baca salawat, baca zikrullah. Hidupkan rumah kamu. Jangan duduk pasang yang 7 poin yang tadi kan. Rumah kamu ada gambar binatang, barang lama ada. Jangan letak dalam rumah benda tu semua. Pasang benda-benda maksiat. Boleh. Kalau kamu jaga yang poin-poin yang Ustaz cakap tadi, insya-Allah rumah kamu akan selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey. Jelas tak 88 semua ni Ustaz bagi tahu. Kalau jelas tolong komen jelas dan tolong komen faham. Kalau faham, tak faham boleh tanya soalan. Boleh. Dan Ustaz ada masa sikit ni Ustaz nak review juga, review minyak kasturi syifa. Jadi insya-Allah. Dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey. Keris-keris lama tu jangan simpan. Kalau nak simpan sebagai hobi, kena ada tempatnya. Gambar arwah mak ayah tak ada masalah. Gambar keluarga tak ada masalah. Boleh. Gambar keluarga tak ada masalah. Cuma jangan gantunglah besar-besar. Cukup kita tengok sudahlah. Rumah saya sebelah homestay. Kadang-kadang je ada orang. Hati-hati. Ustaz kalau Ustaz travel, Ustaz pergi tengok homestay semua Ustaz. Memang tak berapa nak tinggal lah homestay rumah-rumah. Memanglah Ustaz boleh lawan benda tu. Kalau Ustaz bawa baby, anak Ustaz boleh lawan ke? Duduk menangis tak berhenti lagi. Boleh. So anda hati-hati bila masuk rumah lama, cari minyak kasturi syifa, kasturi sakram gantung, bagi benda tu halal keluar semua. Ataupun buat tips yang pertama Ustaz ajar tadi, azan dan baca 3 qul, halal benda tu semua keluar, baru kamu boleh tidur. Jangan main masuk je, jangan main terjah je rumah orang tu. Boleh jelas faham insya-Allah. Kalau duit lama, kalau boleh jangan simpan barang-barang lama ni, hati-hati. Jual-jual lah semua insya-Allah. Ustaz takut yang tadi insya-Allah. Sambil selawat tekan emoji love banyak-banyak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Tulisan khat bentuk manusia macam mana Ustaz? Adakah ianya wafat atau tidak? Kalau wafat tak dibenarkan. Boleh percaya ke kata-kata jin yang mengaku namanya penyihir? Tak boleh percaya. Dengar boleh, tak boleh percaya. Ni kata siapa ni nama ni? Okey. Mana nama dia ni? Okey, Ustaz dah pin belum? Sekejap lagi. Okey, Ustaz pin. Boleh percaya ke kata-kata jin? Nak dengar boleh. Kalau dia berkata mengenai bertepatan Quran dan Sunnah, dengar je. Dengar dan ambil pengajaran. Tak ada masalah. Tapi kalau dia beritahu, orang sebelah rumah kamu yang sihir kamu ni. Orang dekat kamu, mak kamu yang sihir. Dengar boleh, percaya jangan. Sebab tahu-tahulah jin ni, dia akan porak-perandakan lagi. Dah memang kerja dia untuk porak-perandakan kita semua. Ada soalan lagi, saya baru pindah rumah. Belakang rumah saya kosong yang belum siap, hati-hati. Nur Fadilah Musnan. Buat apa yang Ustaz beritahu ada tips yang tadi nah. Ustaz kalau senaskah Al-Quran kecil lama sebesar ibu jari, boleh ke kawan suami bagi? Jangan simpan benda tu nah. Kalau kamu baca tak ada masalah. Jangan simpan. Dengar boleh, tak boleh percaya. Betul? Walaupun benda tu kalau Ustaz masukkan dalam ada boy, Ustaz dengar, tak pernah Ustaz nak percaya kat dia nah. Ustaz tanya balik pesakit tu, Ustaz declare balik dan Ustaz ambil yang baik daripada pesakit tu saja, daripada mulut pesakit dan bukan daripada mulut jin. Hati-hati sebab jin ni tipu daya sangat advance. Sebab umur dia panjang. So macam-macam tipu daya boleh. Kita boleh gelar sebagai jin tu raja tipu daya. Bukan raja lawak nah, raja tipu daya. Kalender yang ada gambar haiwan pun tak boleh, tolonglah. Sebab kebanyakan Cina-Cina yang akan letak gambar-gambar haiwan nah. Nak pergi kat kalender tu kan, ada kat Cina punya kalender kan, gambar naga semua, hati-hati semua tu tak payah. Saya letak semua tu. Itu semua adalah menilik ni semua jangan letak dalam rumah. Kalender tu hati-hati, jangan duk simpan dalam rumah, jangan duk gantung. Dalam sedar tak sedar kita telah gantung. Gantung Tuhan-Tuhan mereka. Tu dia dalam rumah kita. Jin raja tipu daya, betul? Waalaikumsalam yang bagi salam, insya-Allah. Bagaimana nak lupuskan barang macam kacip tu? Kalau kamu nak lupuskan dia, ada banyak kaedah. Kamu pergi hantar museum ataupun kamu nak tawarkan dia dengan bacaan yang tadi. Walaupun kamu tawarkan dia, kalau kamu bagi orang yang simpan pula, boleh jadi benda tu akan tumpang balik. So, cara yang terbaiknya adalah kamu beri kepada mereka yang boleh menjaganya. Contohnya museum, orang yang boleh. Sebab tu, kalau boleh besi-besi lama ni kita letak minyak wangi, kasturi syifa ke semua kan, bagi dia wangi. Sebab kalau benda tu bau besi, bau darah, bau busuk kan, jin akan suka duduk. Sebab tu orang dulu akan letak wangian pada kasturi tu, bunga tanjung dan semua kan. Boleh. Nanti insya-Allah kita sambung lagi di sesi live akan datang. Kita tutup dengan istighfar kabir, sama-sama baca dengan penuh hati, penuh penghayatan, penuh keindahan. Terima kasih kepada yang bagi star. Semoga berkat kita bacaan zikir yang ramai ni 1.2K mata memandang menjadi asbab untuk anda berubah lebih dekat kepada baginda Nabi SAW dan khususnya hati kamu lebih dekat, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi semua
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum ghafara zunubi zal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wa zunubi wal asam wa min kulli dhanbil aznabtuhu عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع الحركات وسكنات وخطرات وأنفاس كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم الله ذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علم وأحصاه الكتاب وخطه القلم الله وعدد ما أوجدته القدرة وخصاصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى الله 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 اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام إن كلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخالق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على المصطفى الله حبيبنا محمد عليه السلام لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترمنا في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على المصطفى الله حبيبنا محمد عليه السلام الله الله jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. As-salatullah salamullah ala al-habib
Rasulillah. Salatullah salamullah alal habib Rasulillah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Jumpa lagi di sesi live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Rijalul Futuh. Ma'assalamah.